Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pertama saya ucapkan kepada peserta-peserta yang ada hadir hari ini. Saya panggil sebagai warga net lah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, pagi ini kita bertemu kembali bagi program kesejahteraan staf di peringkat Dalaman Universiti Teknologi Malaysia, anjuran kerjasama panel kesejahteraan staf, Persatuan Pegawai Takbir dan Iktisas, Pertisas, Unit Integriti Pejabat Penasihat Undang-Undang dan Integriti, serta Pusat Pembangunan Bakat dan Kepimpinan. Okey tuan-tuan, pagi ini kita ada bersama kita dijemput khas jauh daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, Tuan Rajan Munusami. Apa khabar pagi ini Tuan Rajan? Good morning, baik Puan Raihan. Khabar? Sihat Tuan Rajan. Baik. Sedikit sebelum kita terus pada tajuk kita pagi ini iaitu integriti dalam pekerjaan, penghayatan dan pembudayaan. Saya ingin memperkenalkan kepada kita semua, saya rasa ramai yang sudah kenal, tapi eloklah kita berkenalan semula dengan Tuan Rajan kita. Tuan Rajan merupakan pegawai integriti bertauliah daripada SPRM dan sekarang sedang bertugas di Unit Integriti dan Ombudsman Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau berkelulusan dalam ijazah sarjana muda undang-undang daripada Universiti Kebangsaan Malaysia serta sarjana pentadbiran perniagaan daripada Universiti Putra Malaysia. Ditauliahkan sebagai CEIO oleh Akademik Pencegahan Rasuah Malaysia pada 2014. Kini merupakan juga Timbalan Pengerusi Majlis Pegawai Integriti Universiti Awam Malaysia. Tuan Rajan ni tuan-tuan berpengalaman dalam pembangunan modul latihan, sering diundang untuk mengendalikan latihan termasuk dalam bidang integriti, pencegahan rasuah, pengurusan penghubungan pelanggan, protokol dan pengurusan majlis serta komunikasi rentas budaya. Jadi tidak hairanlah kalau bahasa Melayu Tuan Rajan kita ni fluent macam kita orang Melayu sendiri ya. Kini Tuan Rajan juga merupakan pegawai penyelaras kursus integriti dan anti rasuah bagi Persatuan Pegawai Integriti Bertauliah Malaysia. Baik tuan-tuan, pagi ini kita ada satu tajuk yang saya rasa penting dan sangat sinonim untuk kita yang sedang bekerja terutamanya iaitu integriti dalam pekerjaan, penghayatan dan pembudayaan. Jadi pagi ni kita ada Tuan Rajan untuk kita sama-sama cuba untuk dapatkan berkenaan dengan penjelasan bagi tajuk yang telah diberikan. Jadi saya rasa tanpa perlu membuang masa, saya jemput Tuan Rajan anak lelaki Munusami daripada Universiti Kebangsaan Malaysia untuk berkongsi ilmu dan pengalaman yang beliau ada berhubung tajuk yang telah diberikan. Dipersilakan Tuan Rajan. Okay, terima kasih kepada Puan Raihan. Apa khabar warga Universiti Teknologi Malaysia sebut warga net lain macam dia punya nama dia kan, warga net. Okay, saya sebenarnya tengah buka juga saya punya Facebook CTLD saya rasa. Sebab kita tak ada ruang untuk interaksi. Jadi saya ada beberapa soalan nanti mungkin. So saya minta tolong pada para peserta yang berinteraksi dengan saya ni bolehlah through Facebook. Nanti Puan Raihan pun boleh bantu saya. Jika anda sudilah berinteraksi kan. Kalau tak dengar je lah sehala kan. So saya rasa saya pernah bersama dengan warga UTM ni satu ketika dulu. Saya tak ingat bila tapi macam pernah. Dia macam dia jauh tiba-tiba pagi ni saya masuk office macam pernah alami suasana ni lebih kurang lah membicarakan juga tentang integrity integrity never ending story dia sepanjang hidup hayat kita ni walaupun dah mati ke apa ke, integrity ni still is a very important. Okay, saya sebab masa diberi sejam so saya memang kena cepat dan memang kena tuntas lah dan topik pada pagi ni tuan-tuan puan saya sebelum saya share slide saya berkenaan dengan penghayatan dan pembudayaan. Saya bincang dengan Puan Raihan, saya kata okay, why not this time kita cuba olah sikit lah kan. Sebab kalau tak kita, semua orang tahu kan siapa yang tak suka tentang topik integriti, siapa yang tak suka orang yang berintegriti kan. Tetapi there are issues bila sebab kami sebagai pegawai integriti menguruskan kes, melihat situasi masa ni, benda ni berulang, dia never ending story macam saya kata tadi. So saya nampak hari ini kita cuba sentuh jugalah isu tentang penghayatan dan pembudayaan.
So penghayatan ni tuan-tuan perempuan, dia lebih kepada soal conviction dalam diri kita kan. Kita macam kalau tak ada penghayatan, dia ibarat mencurah air di atas daun keladi kan. Kita curah, air dia pun menitis. Dia tak melekat kat kita tau. Kan? Jadi 30 kali pun tuan-tuan perempuan mendengar ceramah integriti, mendengar kuliah agama ke apa ke sebagainya. Tapi kalau penghayatan itu tidak ada, itulah isunya yang tidak dapat dicerminkan dalam konteks amalan kita, dalam konteks pekerjaan kita. Sebab hari ini kita nak fokus integriti dalam konteks pekerjaan kan. Jadi itu sebenarnya isu dia. Kita akan tergelincir daripada landasan kan. Kita tahu ianya benar, ianya tidak wajar, ianya melanggar peraturan, ianya tidak berintegriti. Tetapi kerana dia isu penghayatan ni dalam jiwa kita, dalam hati kita ni tidak ada, maka ia tidak dicerminkan dalam amalan kerja kita. Maka di situ muncullah isu-isu yang kita perlu tangani. Maka unit integriti pun sibuklah menguruskan siasatan, aduan sebagainya. Dan perkara ini jika dapat dihayati, saya percaya pembudayaan ini dapat dilakukan. So apa itu pembudayaan? Pembudayaan ini macam culture tau. Satu situasi di mana kita dah tak perlu bagi tahu. Betul Borain, dah tak perlu bagi tahu. Maksudnya kita tahu ini adalah perkara yang wajar dan tak perlu pun dengan ceramah-ceramah begini. Tak perlu pun ada peraturan. Kita tahu ini adalah perkara yang betul dibuat, kita buat. Dia dah jadi budaya, dia darah daging kita, dia jadi a part of ourselves. So itu sebenarnya ultimate objektif di akhir nanti kita mahu adalah seluruh warga, termasuk untuk diri saya, Raihan, warga UKM, warga UTM, bahawa akhirnya anda fikir itu adalah ultimate goalnya. Menjadikan budaya kerja integriti ini. Kan? Maka kita akan mengurangkan isu ketirisan, salah laku dan pelanggaran sebagainya. Okay, so itu sedikit intro daripada saya tentang tajuk diberikan pada hari ini. Slide saya ni banyak, bagi saya 3 jam pun tuan-tuan perempuan tak habis boleh bercakap. Cuma saya cuba untuk ekspreskan sebab bila kita prepare ni banyak benda kan, nak dibincangkan, diceritakan. Dan saya sebenarnya, terima kasih lah kan. Setiap kali kalau saya buat program-program ni, kalau Urusti membuatkan poster ni memang macam kita senyum je lah kan, muka kita kat poster. Jadi saya tayang dulu, terima kasih kepada Urustia. Okay. Terima kasih kepada program ni lah, anjuran panel kesejahteraan staf, Persatuan Pegawai Takbir dan Iktisas seperti SAS, Unit Integriti Pejabat Nasib Undang-Undang UTM dan juga Pusat Pembangunan Bakat dan Kepimpinan. Of course khususnya kepada warga UTM yang bersama dengan saya pagi ini, terima kasih atas komitmen anda. Ini langkah permulaan anda untuk menjadi insan yang lebih baik. Baik, so hari ini saya akan cuba sentuh kerangka ni lebih kurang beginilah. Isu integriti dan kepentingannya, faktor menjejaskan, cabaran, bidang berisiko dan sedikit usaha kita akan sentuh. Baik tuan-tuan dan puan, kalau kita would you do the right thing? We've decided to find out.
Ya, tuan-tuan puan boleh faham daripada video ni ini permulaan kita. So, don't judge a book by its cover. So, integrity ni sepatutnya ada dalam diri setiap insan. Kadang-kadang kita tengok insan yang sempurna, perfect, educated, berpangkat tinggi, profesor, tahapnya dahsyat dan sebagainya, tapi tidak bermakna lah mereka ini adalah orang yang sebenarnya baik. Tapi dalam konteks di sini nampak seorang pengemis ini yang sebenarnya menunjukkan bahawa sebaik-baik manusia. So, ini sebagai teaser lah untuk permulaan kita membincangkan. Okay, ini satu lagi situasi tuan-tuan dan puan, cuba kita tengok. Andai kata situasi ini berlaku, apa pandangan anda? Adakah ini boleh kita katakan sebagai berintegriti? Boleh diterima tak? Anda boleh respon je dekat Facebook chat tu. Saya sebab saya tengah buka juga. Apa pandangan anda? Kan ada 148 orang ni tengah melihat ni. Ada nak respon? Sukar untuk kita fikirkan yang ini melibatkan tabung masjid. Jadi apa pandangan anda? Anda rasa benda ni kita boleh terima ke tak boleh? Alright? So kita fikir-fikirkanlah. Sebagaimana pula dengan integriti warga UTM? Ini soalan cepu mas ni kan. Ada siapa nak jawab? Tuan-tuan puan bagaimana? Apa pandangan anda? Kalau saya tanya soalan ni simple je. Anda jawab untuk diri anda. Anda sebagai warga UTM, apakah anda rasa anda seorang warga kerja UTM yang berintegriti? Tu ada juga yang dah respon di chat tu Encik Rajin kalau boleh lihat kan. Saya Okay. halalkan antaranya kan. Ya, dia pelbagai lah. Yang itu saya tak ada jawapan Untuk foto tadi tu, untuk tuan-tuan puan-puan berfikir sendiri. So dalam keadaan ni, integrity ni it's about making decision choice tau. Antara hitam dan putih, kita kena buat keputusan itu. Jadi dalam konteks situasi ni, situasi itu yang akan mendefine sama ada kita boleh terima ke tak sebagainya. Jadi saya leave it to you guys lah untuk think. Tapi now back to this question. Simple je, bagaimana integriti warga UTM? Boleh tak? Baguslah, jauh ni responsif. Saya ni pagi ni disinari dengan cahaya matahari ni Jadi kalau you tengok ada gangguan ni, maksudnya ini sinar nur keimanan lah anggap je kan. Bagaimana warga UTM? Boleh respon? Ya atau tidak? Senang je soalan ni kan. Ada saudara Muhammad Osman ni kata yes, yakin akan warga. Itu yang penting Anda perlu yakin bahawa kalau jawapan tiba-tiba kata alah tak pastilah, itu merisaukan saya. Tapi tidak mengapa, sekurang-kurangnya anda jujur dengan jawapan itu kerana kadang-kadang overconfident pun tak boleh juga. Cuma yang penting soalan ni bukannya saya nak mencari salah ataupun nak mengata siapa betul tak betul. Cuma nak tengok dari segi overview apa pandangan dia. Sebab jawapan tuan-tuan puan-puan bagi ni kadang-kadang dia mencerminkan apa yang ada dalam pemikiran tuan-tuan puan-puan. Kan kalau kita UTM ni berintegriti tak? Soalan tu. Kan ya atau tidak? Of course, saya mengajar tuan-tuan puan untuk sentiasa menjawab ya. Kalau soalan ni ditanya oleh penceramah lain pun nanti, oleh siapa-siapa lah kan, anda kena jawab ya dengan confident. Anda mencerminkan organisasi anda. Jangan pula tiba-tiba mengajak saya membawang pula, Encik Raja nak tahu tak sebenarnya kan begini-begini. Tidak begitu. Hal dalaman ni kita jangan memburuk-burukkan. Sebab saya teringat dalam satu sesi saya pernah hadirkan, ada satu soalan dilontarkan kepada saya. Okey, dia kata, Cuba dia kata, tuan-tuan puan ceritakan satu perkara tentang diri tuan-tuan puan. Itu soalan dilontarkan kepada saya. Lama orang nak berfikirkan. Satu perkara tentang diri kita. Define about ourselves. Apa? Okay. Tuan-tuan puan cuba sekarang define diri tuan-tuan puan. Tak perlulah type cuba define tentang diri saya apa. Tuan-tuan masing-masing apa. Tuan-tuan Raihan pun define tentang diri dia apa. Okay, mungkin ada yang kata cantik, saya rajin, saya dedikasi, saya rasa saya orangnya smart, saya ni orang yang tak melanggar peraturan. Most of you akan bercakap benda-benda yang positif, yang baik-baik. Ada tak kat sini siapa-siapa bila saya minta define tentang yourself, yang you all define, saya ni pemalas, bodoh,
tak guna. Ada tak? Kalau ada tu maksudnya memang you all kena pergi buat psychiatry lah. Ini reality tau. Kita ni suka perkara-perkara yang positif. Kita suka perkara-perkara yang baik. So that is the thing that we talk about integrity. Keindahan integrity ni adalah perkara yang baik-baik. Kan itu kita kena tanam dalam minda. Jadi saya ucap tahniah, saya harap warga UTM terus semangat. Jangan pula bila orang tanya ni berintegriti kita, 50-50 lah. Itu jawapan yang merisaukan. Okay, baik. So, integrity ni kalau kita tengoklah Google ke apa ke, infonya banyak lah dari segi teoretikalnya. Saya pun tak nak cerita panjang lebar, tetapi saya nak ajak tuan-tuan puan untuk just a recap session kepada yang pernah hadir khusus ceramah integriti ni kan. Jadi kita tahu tentang satu nilai, tentang jujur, amanah, tentang kesempurnaan, keutuhan, wholeness, apalah kan, semuanya memang nilai-nilai baik lah kan. Jadi Institut Integriti punya taksana kata integriti ni adalah perihal sifat individu dan organisasi yang sempurna, berteraskan nilai murni seperti jujur, benar, amanah, adil, tanggungjawab kan, serba-serbilah yang baiknya. Tapi untuk tujuan sesi saya pergi mana-mana sesi pun, Puan Raihan pun tahulah, saya suka sangat quotes ni very popular lah kan. Kita kata, integrity is doing the right thing even if nobody is watching. Itu adalah perkara yang boleh melengkapkanlah tafsiran apa yang kita nak faham tentang integrity ini. Integrity is doing the right thing even if nobody is watching. So, betapa indahnya C.S. Lewis come up dengan this quotes yang boleh menggambarkan tentang konsep integrity yang perlu kita fahami. Okay? Cuba masing-masing renung sekarang ni kan. You do it the right thing even nobody is watching. Macam mana tu agaknya kan? So, adakah kita ni berbuat baik? Adakah kita ni mengamalkan integriti hanya apabila ada reason kan, kerana nak mengejar naik pangkat, kerana nak mengejar pujian, kerana nak mengejar APC, kerana nak mengejar apa, kerana ada bos di pejabat kita tengah memerhati. Oh, memang dalam diri kita ni sebenarnya dah ada kan. Terus kata the culture tau. Bila kita ada penghayatan, budaya tu akan kita bawa automatically tanpa perlu ada carrot and stick, tanpa perlu ada pemantauan, tanpa perlu ada orang marah, tegur dan sebagainya. You know that is the right thing. Okay. So that is the level yang kita mahulah. Yang penting every day we try to do the best, be the best, right? And last but not least, this is also one of my favorite quotes. Integrity adalah melakukan apa yang kita katakan. Bahasa mudah kita kata cakap serupa bikin. Walk the talk. Pumpang cakap, kita akhirnya kita rasa macam pilah you pun 2x5 kan. Macam saya mungkin hari ni saya duk bercerita ni, mengajak tuan-tuan perempuan, rupanya saya ni adalah penjenayah. Tiba-tiba esok keluar berita, minta dijauhkan lah kan. Terlibat dengan benda-benda yang tak senonoh, rasuah dan sebagainya. So, kita tidak mahu begitu. So, it's important. Sebab tu tuan-tuan perempuan yang kata integriti ni adalah melakukan apa yang kita katakan ni. Dalam senario mudah ni pejabat kita lah kan. Kalaulah bos-bos kita ataupun penyelia kita kan, atasan kita, kalau mereka menunjukkan contoh yang baik, teladan yang baik, direction yang betul, kita akan hormat, betul tak? Tapi kalau bos kita, penyelia kita ni mengajar kita, memaksa kita membuat perkara-perkara yang melanggar peraturan dan sebagainya, kita sebenarnya tak hormat pun, tapi kita hormat berpura-pura because of the cost of the job, betul tak? Tapi in a way, you akan terfikir tak dia tu adalah orang yang respected, tidak kan? Because of that, leadership is important. So kalau kita lihat dalam etika perkhidmatan awam, saya faham, saya percaya, saya dah go through, saya nampak UTM ni ada etika, kod etika profesional UTM kan. Dalam tu juga di-highlightkan banyak nilai-nilai tentang yang perlu diamalkan. So yang tu tuan-tuan perempuan lebih arif daripada saya lah. Tapi saya go by general, which is dalam integriti seorang pegawai awam, saya menganggap kita semua ni adalah government lah kan, kerja ada government jugalah. There are 3 fundamental yang untuk kita faham. Dan apa yang fundamental dalam ni juga dia ada reflect dalam tuan-tuan perempuan punya kod profesional etika. Cuma dia mungkin plug here and there. So sebagai seorang kaki tangan awam tuan-tuan perempuan, tak kira lah anda ni pensyarah ke, pentadbiran ke, sokongan ke, pelaksana ke apa ke, semua orang ni diberikan tanggungjawab. Bila anda diambil bekerja, anda sebenarnya telah sign, telah berikrar, telah beraku janji, telah menerima tanggungjawab dan amanah diberikan. Jadi pertama sekali, seorang pejabat awam yang berintegriti ni dikatakan berupaya, pertama bersikap jujur, telus,
dan mempertahankan diri daripada sebarang bentuk penyelewengan demi menjaga nama baik jabatan dan pentadbiran kerajaan secara keseluruhnya. It's very easy maksudnya you buat kerja you dengan cara apa jua cara memastikan tidak memalukan nama jabatan ataupun sektor awam secara umumnya. Itu easy thing. Tapi hakikatnya kalau kita tengok hari ni, saya ni suka mengulas. Hakikatnya kita hari ni kalau kita tengok di media sosial sebagainya, kita ni rancak membincangkan ni kan. Apatah lagi lah ada WhatsApp group, Telegram group. Kita ni membincangkan perkara-perkara kadang-kadang kita tak sedar sebenarnya kita memalukan sektor awam kita sendiri. Kita membincangkan perkara yang kita memburukkan perkhidmatan awam kita sendiri. Walaupun kita rasa kita di satu agensi macam di UTM misalnya, kita mengutuk, kita kata apalah kementerian ni teruk lah ni. Sebenarnya kita ni tidak berada dalam circle tau. Kita tak ada rasa semangat dalam perkhidmatan awam tu kan. So menjaga nama baik ni penting. Saya selalu mengajak tuan-tuan puan anda untuk menaikkan nama organisasi anda, menjaga imej anda. Selalu hanya bercerita perkara yang baik-baik. Yang tak baik itu selesai dalaman. Jangan duk pergi sebar-sebar, kan, war-warkan. That is not a good attitude. Kan. Saya tak nak bekerja yang macam tu. Kedua, tuan-tuan puan, sentiasa memberi keutamaan kepada kepentingan awam apabila berlaku konflik. Konflik ni concern macam kita nak buat decision, keputusan. So, keputusan yang kita buat ni, kita perlu sentiasa berfikir, okay, kadang-kadang kita start, mana terbaik? Jadi kita fikir apa yang terbaik untuk awam, apa yang terbaik untuk publik. Kita ni, universiti ni ditubuhkan ni bukannya untuk memberi perkhidmatan kepada family kita, tuan-tuan puan. Bukan untuk anak saudara, anak beranak kita. Yang kita buat universiti ni bukan untuk memberi perkhidmatan kepada nak chancellor ataupun kepada pendaftar. Maaf saya cakap kan, kadang-kadang kita fikir kita bekerja ni untuk VC, kita bekerja ni untuk pendaftar, kita bekerja ni, bukan begitu. Sebenarnya tuan-tuan puan, semua orang bekerja untuk publik, untuk awam. Setuju tak? Kita sebenarnya adalah alat, macam diri kita ni, kita dilantik perkhidmatan ni, semua orang ni ada tanggungjawab dia sebagai satu alat pengantara untuk menyampaikan perkhidmatan kepada publik. Kadang-kadang mindset kita berubah. Kita bekerja ni untuk tujuan nak mengampu bosses, tapi akhirnya kita tak mencapai objektif perkhidmatan awam tu. Ini kita kena clearkan. So, apabila berlaku konflik, selalu fikir apa terbaik untuk awam. Ketiga, tuan-tuan puan, menghayatilah kan, masuk kerja ni dah bersumpah, beraku janji, berguling, menangis sebagai kan. Saya akan berjanji, bla 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 bla, tapi tu saya kata dia masuk kiri keluar kanan. Sebenarnya kita tak tahu apa aku janjikan. Kalau saya tanya dia tuan-tuan puan, ada tak siapa-siapa kat sini berani cakap, saya faham, saya ingat apa yang saya ikrarkan masa-masa saya ingat apa saya janji. Ada tak? Kalau ada yang kata ingat tu memang saya bagi dia RM100. Ingat tak? Adanya, saya rasa you guys mesti macam tengah mikir apa benda betul juga apa aku janji. Tak tahu kat mana pun salin nak aku janji tu. Korang kat mana salin nak aku janji tu? Dalam file kaki tangan. Kan? Kita tak tahu kan? So tapi kenapa saya bangkitkan tuan-tuan puan sebab interesting the basic principles saya belajar daripada ustaz di Masjid UKM ni, kawan saya ni, dia kata orang yang dah berjanji tetapi tidak melaksanakan janjinya jatuh dalam golongan orang-orang munafik. So sebenarnya tuan-tuan betapa besarnya kan hukumnya sebenarnya jatuh dalam golongan orang munafik. Jadi saya rasa macam this is very basic, tetapi yet kita lupa kan, daripada kita fikir benda-benda yang besar, tapi yang basic ini kita tak dapat nak fahami. So sometimes benda ni memang asas itu kita lupa. So integrity ni pun sama juga, dia asas tu kena strong penghayatan baru kita boleh membudayakan. So apa isunya kenapa kita membincangkan topik-topik tentang rakyat Malaysia yang menzahirkan pelbagai persepsi terhadap perkhidmatan awam. So saya generalisekanlah perkhidmatan awam. Kalau kita tengoklah berita ke apa ke, memang macam-macam cerita mengenai kita. Sebab saiz perkhidmatan awam tu begitu besar dia menyumbang kepada produktiviti negara, memangkin produktiviti negara. So semua orang ni ada peranan. That's the thing. Kadang-kadang kerana nila setitik habis susu sebelanga. Tapi kita tak nak lah, kalau boleh kita nak susu tu bersih, tak naklah cepat basi kan. Sebab susu ni dia mudah basi. Di modern day ni bukan hanya sekadar nila saja, benda-benda simple-simple pun boleh menyebabkan susu tu jadi basi. Jadi ibarat itulah begitu pentingnya kerana orang mengharap expectation warga rakyat Malaysia terhadap perkhidmatan awam ni begitu tinggi.
Kita ni tuan-tuan puan bila membincangkan tentang soal perkhidmatan awam sebagainya, kita ni lah dalam circle kita ni, kita pergi buat benchmark dekat Sweden, Finland, New Zealand, Jepun. Hebat ni pergi negara-negara kan menghabiskan duit rakyat. Maaflah saya cakap kan, pergi segerombolan rombongan Cik Kia, pergi balik. Okay, kita tahu amalan-amalan baik mereka tu hebat. Okay, good governance in this area, that area. Balik sini hanya menjadi cerita di kedai kopi, tuan-tuan puan. Ini hakikat. Saya bercakap ni as a capacity, pegawai integriti bertauliah. Kita ada tanggungjawab, kita tahu jauh di sudut hati. Sebenarnya benda-benda ni tak menjadi pun kan. How that thing supposed to transform the public sector? How that thing supposed to transform university, UTM for example kan. Mungkin kalau ada kita pergi buat benchmark, itu perkara penting. And that's why rakyat ni dia tak berapa hormat kita. Dia rasa kita ni, okay, cakap mudah lah kan kalau anda berani, yakin berani untuk komen, walaupun saya tak suka menanyakan soalan ni, apa agaknya persepsi orang luar terhadap perkhidmatan awam secara umum? Kan? Apa dia fikir pasal kita? Ini 30 hari bulan ni semua dah berdesas-desus kan, kata kemungkinan kita akan dapat apa kenaikan, adalah bonus ke apa sebagainya kan. So, kita happy ni menunggu ni apa yang nak diumumkan dalam MAPA ni. Tetapi agaknya orang luar memandang kita ni macam mana? Apa persepsi mereka? Sorry lah, cahaya ni makin rancak pula menyinari muka saya. Apa agaknya? Boleh tak komen dekat apa chat box ni? Apa persepsi orang luar yang bukan dalam sektor awam terhadap kita? Ada tak? Komen lah. Takkan tak nak komen. Kita bincang kan, kita tengok. Kalau mungkin tak sama dengan apa yang saya fikir, saya kena ubah saya punya mindset. Ada tak nak komen? Jom. Apa persepsi mereka terhadap kita? Tidak produktif, okey lagi? Tak berani nak cakap Ada satu tu. Cik Raja menarik ni saya rasa. Kaunter 10 buka 2. Lagi. Kaunter 2 daripada 5 tapi gaji naik, kaki kipas lebih sih. Okey. Ada lagi tu. Kerja senang dapat bonus, banyak waktu rehat. See, that's other thing. Nampak tak? So kita pun faham kan bila kita bercakap ni, inilah kita dengar. So adakah tuan-tuan perempuan happy kan? Contohnya lah kalau orang kata apalah, best lah kerja kat UTM. Senang, pukul 9 boleh lepak minum, gaji okey, kerja tak beban, boleh pergi jalan sana sini. So orang melihat kita ni sebenarnya begitu tau. Itu yang tak syok tu. Saya nak bekerja dalam universiti atau perkhidmatan awam, saya nak orang pandang tinggi kat kita. Kita ni orang yang memangkin kepada pembangun negara kan. Lepas tu saya kata, kita banding kan, contohnya rakan paling dekat kita lah, tuan-tuan perempuan, you all lagi dekat Singapura tu kan. Perkhidmatan awam di Singapura begitu hebat, pandang tinggi. Gaji pun besar, orang pun gerun. There are things that people respect tau, because of the working culture tu. So itu yang ke arah kita nak. So saya sebenarnya kalau boleh sebelum saya bersara pencen ke, persepsi ni kita kena tangkis. Saya nak bersara dengan bangga. Maksudnya bukan kita relax, jamuan kan. Pagi-pagi ada majlis baca Yasin, and then makan-makan kan. Ini senario lah saya cerita ni tuan-tuan perempuan, saya petik sana sini, you all pun tahu lah kan. Kan lepas tu bila ada program pagi apa, kaunter tutup, telefon tak berangkat, berkira kan. And then macam-macam lah okay, right. So persepsi ni kita kena tangkis Saya setting satu ground lah Ni ada satu cerita Tamil ni, you nak tengok tak? Tengok je lah Janaki! வந்துட்டேங்க. வா உன் மகனை எப்படி வளர்க்குற? ஏன்னா டீச்சரு என்னை ஸ்கூலுக்கு கூப்பிட்ற அளவுக்கு பண்ணிட்டான் உன் பையன். ஏன் ரூபன், உனக்கு உடம்பு சரியில்லையா? ஆமாம், நீங்கள் எல்லாம் கொடுக்குற செல்லம் தான் அவன் இப்படி இருக்கான். இப்போ அவன் என்னத்தான் செஞ்சிட்டான்? Kenapa kerja rumah kamu tak siap-siap lagi?
Dah berapa kali dah ni? Tak, cikgu. Saya tak boleh tulis. Tak boleh tulis? Kenapa pula? Semalam tangan saya patah, cikgu. Tangan kamu nampak okey je. Oh, pagi tadi emak saya sapu ubat. Sekarang okey je. Hah? இவன் இப்ப புதுசா பொய் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கான். அதுக்கு காரணம் நீ. இவனுக்கு அந்த ரோத்தனுங்க கொண்டு வா. டேய், பழி ஏன் அவன் மேல போடுற? இதெல்லாம் உன் தப்பு. ஏன் தப்பா? ஆமா, போன வாரம் நடந்ததை நீ மறந்துட்டியா? Yes, boss. High fever. I think last week I overworked already. I still can come in. Huh? Take off. Okay, boss. Thank you, boss. மடைய ஏமாந்துட்டான். ஓகே மச்சான், கான்டினியூ. அது வந்து என்ன அது வந்து இது வந்துன்ட்டு? சரி, இதை பத்தி என்ன சொல்றீங்க? Minggu lepas, dia ditugaskan untuk sapu kelas. Dia tak buat pun. Bila saya tanya dia, dia kata penyapu tak ada. Yalah, cik. Tak ada penyapu macam mana budak mau sapu? Masalahnya, Encik, pagi tu penyapu memang ada. Mana budak ni pergi? Hah? டேய், உனக்கு என்னடா பாவம் பண்ண? ஐயோ, அப்பாவி மாதிரி மூஞ்சி வச்சிருக்கானே, நான் என்ன பண்ணுவேன்? இது எப்படி? இது நானா சொல்லி கொடுத்தனா? சொல்லுடி. சொல்லுங்க. ரூபன், எங்கடா அந்த மாதிரி கெட்ட பழக்கம்லாம் கத்துக்கிட்ட? ஏய், சொல்லுடா, ஏன் பேசாம இருக்க? இல்ல, போன வாரம். என்னங்க, உங்களை எப்ப துணி மடிக்க சொன்னேன்? அது அப்படியே கிடக்கு. சரி சரி, செய்றேன். ஐயோ, எனக்கு வேற நிறைய வேலை இருக்கு தெரியுமா? சரி சரி, போயிட்டு வா. இது கோசமா இருக்கும். ஓகேயா? இந்த வேலைலாம் என்ன செய்ய சொன்னா? இதெல்லாம் பொம்பளைங்க செய்யற வேலை. ஆஹா, டேய், சொந்த அப்பனே மாட்டி விட்டியா? இவத்தானே என்ன டேபிள் ஃபேன் மாதிரி திருப்புது. போய் குளிங்க. சாமி கும்பிடணும். நான் உங்களை அப்புறம் பார்த்துக்கிறேன். பாத்தியாடா, நீ என்ன பண்ணி வச்சிருக்க? இதெல்லாம் உன்னால தான் ஆச்சு. நாம சரியா இருந்தா தான் அதை பார்த்து பிள்ளைங்க கத்துக்கிட்டு சரியா இருக்கும். நீ வேற என் செல்ல பிள்ளை. இந்த கேள்விதான் வீட்டை விட்டு அனுப்பணும். என்ன சொன்ன? அது கூட கேட்டுச்சா? Dia just ni lah untuk share kan. Tuan-tuan pandai integriti ni, dia pointnya dia bermula dari rumah. Sebab saya share juga benda ni kerana saya nak kaitkan tentang faktor integriti ni boleh terjejas. Jadi satu memang kerana upbringing kita lah. Kadang-kadang anak-anak kita kan, is very relatable. Apa yang kita buat, mereka melihat cerminan. Jadi nak mengubah Malaysia, nak mengubah dunia ni, kita ni main peranan untuk mengubah mindset anak-anak kita lah in a way kan. So kalau kita tengok hari ni kan, dalam situasi kalau rasuah, kita kata ada orang kata rezeki kan, berjudi boleh taubat kan, arak ada, semuanya ada alasan. Kita pandai memberi perempuan belakang kira kan, membuat gangguan seksual ke apa ke tak apa. Tapi bila tang makan ni, kita tanya pula ni halal kan. So it's just ethical to tickle your mind that kita sometimes mindset kita ni fokus kita sebenarnya nak menjadikan Malaysia negara integriti, kadang-kadang kita pun hewai, kita tak pasti kan. Buat orang kata video ni jersey Liverpool sensitif. Maaf tuan tidak disengajakan. Okay, so mindset kita kena betul kita jangan hanya buat selektif. This yang ini kita kata tak boleh, yang ini kita boleh. Tapi kadang-kadang kita yang enablekan. Kita yang jadi enabler kepada perkara yang tak wajar. Jangan tipu dengan diri sendiri tuan-tuan dan puan. Anda harus jujur dengan diri sendiri. Jadi dari konteks kelemahan, kenapa terjejas integriti boleh terjejas, ini semua orang tahulah, tapi saya just quote.
pertama sekali kan, sesuai dengan apa yang kita punya topik hari ini tentang penghayatan dan pembudayaan, it's about individu. Diri kita ni tuan-tuan dan puan, setiap insan, setiap manusia ni memainkan peranan kan. Jadi kerana kita tak menjadikan ia sebagai budaya, see, back to our topic kan. Lemah pertahankan diri sendiri, kurang penghayatan nilai murni, etika kerja yang lemah, sifat tamak, tak pernah cukup kan, tidak muhasabah dengan kelemahan diri sendiri, tekanan hidup kan, suka mengambil peluang untuk keuntungan diri peribadi, suka mengajar kemewahan dan cara hidup yang gemar berpoya-poya. Ini saya just go through saja kan. You all kalau terasa apa silakanlah kan. Seterusnya, selain individu tuan-tuan puan, individu ini juga akan menjadi seorang pemimpin. Kalau anda jadi bos, penyelia kan, pemimpin ni tak bermakna lah orang yang paling tinggi. Kadang-kadang kita pun pemimpin dan pejabat kita kan, pemimpin sebagai seorang suami, sebagai anda tidak memberi teladan yang baik. These are the things, kelemahan integriti ni, kemerosotan integriti. Kan, kepimpinan yang tidak memberi teladan yang baik. Anda mengajar anak-anak berjalan dengan cara yang tak betul. Kan, tidak menitikkan, bos tidak menitikkan integriti dalam pekerjaan dan suka memberi arahan yang melanggar prosedur dan peraturan. Cakap tak serupa bikin. Itu yang tadi kita bincang. So, the third one adalah kerana terjejas integriti dan konteks pekerjaan kita ni, kelemahan sistem dan prosedur. Kan? Perasan tak tuan-tuan puan, amalan kerja, prosedur kerja, kadang-kadang yang kita guna sekarang ni mentantah diwujud pada tahun 1983, belum lahir lagi entah kan, tapi kita masih amalkan. So perubahan ini patutnya seiring dengan semasa. Itu kita kena ni. Dan kadang-kadang prosedur terhalapo membuka ruang untuk orang mengambil kesempatan dan salah laku. Kita tahu mana kekurangan dan sebagainya kan. Okay? Kurang ketelusan dalam suatu proses, transparent tak ada. Kita cuba membuat polisi peraturan yang ada ambiguity, yang sukar difahami kan. Kita buat peraturan itu untuk siapa? Kan, kalau kita sometimes tanya kat tempat kerja kita kan, orang buat polisi peraturan untuk siapa? Untuk warga kerja. Kadang-kadang warga kerja pun tak faham sebab banyak sangat persoalan-persoalannya yang dibangkitkan dan akhirnya akan timbul isu kelemahan untuk menguatkuasa. Sebab orang yang buat peraturan pun tak faham, yang lulus pun tak faham, lepas tu nak menguatkuasa pun tak boleh. Jadi dia akan terbengkalai. Lebih parah ni 30 tahun ni kita simpan polisi ni. Dan of course dalam proses kerja ni ada isu kurang pemantauan. Teman-teman Dan budaya tidak sihat. Ini satu lagi faktor kenapa integriti boleh terjejas di tempat kerja kita kan, kerana of course lah secara umumnya kita tidak menitik pada integriti kan. Kita takut membuat laporan, kita lebih suka pejam mata, tak payah jaga tepikan orang, jaga hal sendiri. Walaupun rakan kerja kita nampak secara jelas orang tu melanggar peraturan tapi kita compromise. That is the culture issue. Jadi kita membiasakan benda itu, amalan, jadi dia akan jadi budaya yang tidak sihat lah. Sikap tidak mahu ambil peduli dan of course last but not least budaya anggur dan mengampu. Sebab kita nak benda-benda yang benefit daripada kita fikir apa yang benar itu. Okay. Faktor kelima tuan-tuan puan adalah kerana isu struktur dan institusi. Struktur organisasi kita tidak kemas. Kita tahu pemimpin datang dan pergi, kadang-kadang berlaku penstrukturan kan, lepas tu penstrukturan tu tak kemas, mungkin tak sesuai dengan keperluan semasa, tak tahu apa objektif, matlamat tak jelas. So kalau struktur tu tak clear, akhirnya yang kita yang bekerja ni pun akan tak faham sebenarnya apa kita punya hala tuju. Betul tak? Kan dalam konteks institusi pula, mungkin pertindihan skop tugas, tanggungjawab, kita tak clear kan. Tiada koordinasi kan, masing-masing pertahankan bahawa kita busy, kita penting, kita perlu ramai kaki tangan. Sedangkan mungkin tidak sebenarnya begitu pun. Ini realiti. Tuan-tuan puan lebih faham dalam konteks organisasi. Saya percaya 5 faktor jejas integriti ni semua orang mengalami situasi ni kan bila kita cerita ni. Cuma the matter of how far we want to discuss it. Tapi ia dikaitkan dengan soal integriti dalam tempat bekerja kita kan. Ni kalau saya cerita pasal struktur institusi, soalan mudah kalau saya tanya warga UTM yang berdengar dengan saya ni, siapa-siapa kat sini tahu tak apa visi dan misi UTM? Boleh tak quickly just bagi tahu? Sempat nak Google ni. Kalau kita tak tahu tuan-tuan puan, there is a problem. Maksudnya kita tak faham matlamat organisasi kita apa. Ni just I'm telling you lah kan. Maksudnya how far we want to measure about kita punya presence kat tempat kerja kita. Baik tuan-tuan puan Next kita move kepada isu dan cabaran. Ada perkara yang kita dah sentuh, cuma saya nak highlight jugalah sebab
kita ni nak meningkatkan penghayatan, nak menjadikan integriti ni budaya. Isu yang paling common lah sebenarnya adalah isu disiplin dan etika. Kan? Tuan-tuan perempuan boleh participate dengan saya. Cuba tuan-tuan perempuan kalau sudi lah, share lah satu perkara pelanggaran disiplin yang pernah anda lakukan di tempat kerja. Saya pernah tanya soalan ni dulu kan. Boleh tak tuan-tuan perempuan type dekat situ? Satu perkara je yang anda pernah buat. Kan? Ini hanya untuk pembelajaran. Puan Rai tak boleh ambil kes ni untuk diambil tindakan tata tertib. Tidak dibenarkan. Kita nak tengok ada tak berani mengaku. Boleh tak? Satu perkara pelanggaran yang pernah anda buat. Kita tengok ada tak? Berani tak siapa-siapa nak confess? Gaduh dengan bos. Ekstrim sangat ni. Okey, lagi lain-lain. Satu pelanggaran disiplin etika. Mesti ada kan? Kalau tak ada ni maksudnya UTM ni kira bolehlah menjadi top university in the world tak lama lagi ni. Kan kaki tangannya semuanya perfect kan. Seram. Apa yang seram tu? Datang awal lupa nak slide. Keluar waktu bekerja, okey? Lagi, datang lewat ke tempat kerja, teruskan. 364 orang tengok ni kan, mana nak mula ya? Itulah awak, itu kelakar, mana nak mula. Banyak sangat kan, siapa tak tahu nak mula mana. Tak apa, tak apa. Yang ini permulaan yang baik. Datang lambat. Lagi, ada lagi tak? Ada lagi nak confess? Saya bagi peluang ni, nak type takut. Cerita yang elok-elok je, yang jahat sangat tu jangan cerita. Datang lambat, keluar rehat. Okey, balik lewat tak bagi tahu bos. Okey, thank you. Okay, teruskan you are confess je. So bila kita dah meluah sesuatu ni, kita rasa lega tau. Kan, kadang-kadang kita simpan ni, aku ni sebenarnya ada buat benda tak betul. Tapi kita simpan diri kita, tak ada siapa tahu. Tapi bila kita dah confess terbuka ni, anda confess terbuka ni, dunia boleh baca ni. I mean anda berani, berani kerana benar. Ini menunjukkan anda inilah langkah permulaan untuk menjadi lebih baik. Okey, tuan-tuan puan-puan selama berapa tahun, 5 tahun, masuk tahun ke-6 lah saya conduct training ceramah. Saya suka tanya soalan ni bila topik integriti ni. Jawapan yang paling popular menjadi top list saya adalah masalah kehadiran. Tuan-tuan puan-puan membuktikan hipotesis saya ni terjawab memang betul. Sektor awam dalam konteks kita ni saya nampak isu kehadiran ni memang isu yang sangat popular yang belum berjaya kita tangani. Saya tanya mana-mana jabatan pun sama je. Saya macam okey. So macam mana kita nak selesai ni? Sebab saya agak ralat sebab kalau isu kehadiran ni kita tak boleh nak tangani. Ini benda simple tau. It's a small thing tau. Macam mana kita nak mencerita benda lagi besar kan? Nak cerita pasal soal rasuah, salah guna kuasa, nak cerita pasal duit berjuta-juta. Kita tak sampai lagi level tu tau. Kita masih lagi hari-hari memikir macam mana ketua jabatan pun fikir macam mana aku nak tegur staf aku ni, asyik datang kerja lambat, asyik keluar tak bagi tahu. Stress office tu kerana hal-hal disiplin yang petty, yang remeh begini tau. Tapi it's matter for us sebab walaupun dia petty, isu ini tak berjaya kita tangani. Kan, saya lontarkan cabaran ini untuk kita tangani. Ini pun kita nak dipantau. Kau dah sign kerja, dah masuk kerja, kerja je lah. Takkan kehadiran kau pun kita kena ambil tahu. So that's the thing. Because you don't have that penghayatan bahawa ini adalah perkara yang patut kita lakukan. Nampak kehadiran, makan minum melebihi waktu, ponteng kerja selepas, ini memang yang popular. Nah, lebih kuranglah ini semua isu masyarakat keberadaan kat pejabat ni. Menggunakan kemudahan pejabat untuk kepentingan peribadi. Membuat kerja luar sehingga mengganggu prestasi, apa lagi, cuti tanpa kebenaran, tidak hormat ketua rakan kerja, makai pakaian yang tidak sesuai, apa lagi, layanan tidak mesra pada pelanggan. Nanti kita akan bincang panjang lebar on this. Terlibat dengan gangguan seksual. Kalau you all terlibat dengan ada sistem ID ke password ke kadang-kadang kita share sebab kita malas, kita share kat orang lain untuk orang lain buat kerja kita. Sebenarnya benda tu katanya tak boleh di-share kerana ada isu privacy, sulit sebagainya. Tapi benda ni berlaku. So this is a popular thing. Saya percaya ada lagi perkara macam tadi kata ada seorang saudara ni dia kata nak mula daripada mana ya? Dia banyak dia nak mulakan Okay, so tuan-tuan perempuan, kita kena revert balik. Jadilah seorang pekerja yang berintegriti, kan, jadi seorang warga UTM berintegriti.
Kita revert balik. Datang awal ke pejabat, mengikut waktu kan, mematuhi, memenuhi keperluan pelanggan, tidak menyalahguna dan sebagainya lah boleh tengok dekat saya punya skrin ni. Okey. Cabaran kedua atau isu kedua yang saya nak highlight ni adalah tentang dalam konteks integriti ni adalah tentang penyampaian perkhidmatan. Tuan-tuan dan puan. So macam awal-awal tadi saya dah membebel, saya kata we are here to serve the public. Orang awam yang berurusan dengan kita. Jadi kita kena pastikan sistem penyampaian kita bagus, kan? So, kenapa saya kaitkan dengan benda ni? Kerana siapa kita sebenarnya, tuan-tuan dan puan? Kita ni, siapa-siapa kita? Okey, kaki tangan UTM ni siapa sebenarnya? Okey, dalam pelbagai sektor kita ni adalah mungkin jadi orang-orang yang berdepan. Bosses kita mungkin bukan, tapi kita ni menjadi orang berdepan yang akan mungkin menjawab telefon, yang akan berada di kaunter. Pertama, saya percaya yang tengah mendengar saya ni, kan, anda ni adalah frontliner tau, barisan hadapan yang akan berhadapan dengan klien. Jadi diri anda ni penting, kan? Appearance anda, cara anda, bagaimana anda melayan, interaksi, first impression, semuanya penting kepada pelanggan dan memberi gambaran kepada situasi organisasi, kan? Kalau kita pergi satu pejabat ni, kita daripada awal kita masuk pintu utama, kita nampak, wow, yang jaga kaunter pun macam hebat layanan dia, smart, cantik, okay, handsome. Apa lagi? Pandai berbicara. So kita awal-awal tu kita dah rasa dah jabatan ni hebat, bagus. So anda, saya bagilah gelaran ni kan, tak tahu lah orang lain pernah cerita tak, Duta UTM. Tuan-tuan yang bersama dengan saya ni 370 lebih ni, anda lah Duta UTM. Segala gerak-geri tindakan anda mencerminkan organisasi anda. Okey, penyampaian perkhidmatan. Kalau kita tengok aduan terhadap pegawai awam daripada BP Biro Pengarah Awam dalam tengok umumnya, ini isu-isu yang tak pernah juga selesai. Tadi kita duk tengok disiplin ni, kita duk cerita duk dengar isu tentang keberadaan pejabat, kehadiran sebagainya kan. So yang ini adalah isu tentang penyampaian kan. Kualiti perkhidmatan yang tidak memuaskan termasuk kaunter dan telefon. Kan tadi ada kan kaunter ada 5, 2 je buka, kaunter ada 10 buka. So these are the things kan. Okay. Kita janganlah buka kaunter banyak-banyak. Kalau kita memang nak buat 2 kaunter, buat je 2 kaunter, senang. Jangan bazir duit banner 10 kaunter, lepas tu kita tak boleh tahan terima kecaman kan. So nowadays teknologi berubah, cara kita melayan customer mungkin bukan lagi berdasarkan kaunter, online kan. Apa lagi, email, surat tertentu, how responsive are we dan sebagainya kan. Nanti saya akan cerita lebih lanjut lah apa expectation kita untuk mengimprove kita punya penyampaian perkhidmatan Okay, kegagalan penguatkuasaan, tindakan tidak menepati kehendak pelanggan. Kita shop sendiri tahu buat piagam pelanggan panjang lebar, print cetak besar, tapi kita shop sendiri. Pelanggan tak kisah pun kita punya piagam tu, dia tak berminat pun, dia nak tahu get it done. I want my thing get it done, itu je. Aku tak perlu nak baca-baca kan. Bila ada piagam pelanggan ni, kita pun menyusahkan diri kita. Kita letak, kita akan memastikan perkhidmatan 7 hari contohnya kan. Dah kita pula menunggu 7 hari baru kita selesai. Sedangkan benda tu mungkin 2 hari baru selesai. Piagam tu pula menjadi penghalang kepada kita. Orang kalau cakap banyak, piagam kata 7 hari. Kita boleh belum lagi proses. Dan lain-lain tuan-tuan dan puan. Saya nak cepat sikit sebab saya nak kaitkan dengan perkhidmatan ni. Okay. Tuan-tuan dan puan, pertama sekali kita kena faham zaman dah berubah, orang semua nak cepat urgency, sense of urgency. Budaya kesegeraan ni kita kena amalkan dan seorang pekerja yang berintegriti ni kita kena ada untuk kepuasan pelanggan dan sebagainya. Sense of urgency. So membuat keputusan, ada tindakan susulan segera. Membantu pelanggan tanpa berlengah apa yang kita tadi. Jangan tunggu walaupun prosedur kerja tu mungkin 7 hari, 14 hari. If we can manage to make it in 3 days, tak ada masalah apa, why not? Orang akan happy. Orang yang happy, dia akan bercerita betapa bagusnya kita memproses dia punya kerja dan sebagainya kan. Dan melaksanakan mengikut arahan dan peraturan dengan segera, mengambil tindakan mengikut keutamaan, menepati tarikh dan sebagainya. Ini tak adalah kan banner building, asyik delay, asyik LOD, asyik nak ada lewat dan sebagainya. Akhirnya bangunan pun tak siap. Itu contoh-contoh. Okay, kedua dalam konteks penyampaian perkhidmatan, tuan-tuan dan puan, mengutamakan pelanggan. Ini penting ni kan. Jadi saya kata tadi, we serve the public. Jadi janganlah masa muka stres, bergaduh dengan laki bini, menunjuk dekat kaunter pula. Ya, things. Kalau you feel stress, rasa tak happy, jangan berada di kaunter. Nyah kau dari kaunter tu pergi rehat kat pantry kejap. Boleh je kan. Janganlah duduk kat situ
insist nak duduk tapi muka tak cerah. Orang tak suka tau. Kita suka orang yang senyum dengan kita kan. So memberi perkhidmatan dengan senyuman. Senyuman ni very basic tau. Smile is very basic benda tu. Benda tu boleh mencairkan hati orang. Boleh membuat orang jatuh cinta dengan kita kan. Memberi layanan baik yang mesra, bercakap dengan sopan, mengekalkan tingkah laku disiplin kan, dan other things lah saya. Dan yang second last ni, membantu pelanggan melebihi ekspektasi melalui prinsip going the extra mile. Janganlah berkira kan. Maksudnya kalau mana kita boleh bantu, kita bantu. Okey, dan bekerjasama lah. Maksudnya kita sebagai rakan kerja tempat kerja ni, kita kena ada kerjasama dan bersepakat. Saya nak bagi satu contoh satu contoh pengalaman saya lah. Kita pernah call satu jabatan jabatan ni kita call, dan orang yang berurusan tu mungkin duduk sebelah dia, tapi dia tak ada kat tempat dia. Jadi kawan ni jujur tau. Bila kita tanya, dia kata kawan member tu tak ada, staff ni sekian-sekian tak ada. Dia kata sebab orang tu pergi minum. So anda rasa wajar tak kita kan bila menjawab telefon ni, kita bercerita direct je, kita kata orang tu tak ada, dia pergi minum sebenarnya kan. Sebenarnya tak boleh lah kan. It's not a good thing, sebab you kenalah cover, bantu cara-cara baik. Cara paling mudah apa kita boleh buat? Of course lah, you ambil je nama dia, contact number dia, nanti kita kata orang tu call balik. Bagi tahu je dia tak ada kat tempat dia kan. Maksudnya kita bekerjasama ni benda-benda yang baik lah. Jangan, bukannya saya mengajar untuk menipu, tetapi kita kena jaga nama baik juga. Jangan jujur sangat. Dan satu lagi yang paling penting tuan-tuan dan puan, ini key point adalah aduan ni anggaplah sebagai hadiah. Anda tak payahlah pening-pening nak memikir buat bengkel dekat dekat pantai cahaya bulan 3 hari 2 malam untuk membuat soal selidik kepuasan pelanggan. Sedangkan aduan-aduan yang orang hantar direct ni, itulah adalah aduan yang terbaik, kerana aduan inilah sebenarnya yang akan membuatkan kita memberi perkhidmatan terbaik. Sebab this is the first hand information. Kan, kita membuat soal selidik shot sendiri. Orang pun menjawab dengan serba ikhlas tak ikhlas kan. Ini sebenarnya orang mengadu itu kita ambil. Ini tak. Aduan yang kita terima direct ni kita marah, kita melenting kan. Sebenarnya inilah caranya kan. Saya selalu kata aduan yang macam ni first hand ni memang aduan yang bagus berbanding dengan aduan yang kita buat analisis. Kan, jadi layanlah dengan berhemah, mendengar dengan hati terbuka dan empati. Kan. Kita jangan rasa kita je betul. Kita ni memberi servis. Bersikap responsif terhadap semua aduan, menangani sehingga selesai. Alright. Masa mencemburui, dah pukul 10 dah puan Rai. Saya kena habis on the dot Boleh sikit lagi Encik Raja? Saya mungkin sikit lah. On the dot ni macam sayang pula kan. 5 minit. Okay. Saya nak share satu kisah ni Uncle Sri ni. Tapi Uncle Sri ni pas-pasal dia popular kan. Masa saya buat master di UPM kelas saya kelas malam, saya buat part time kan, kelas malam. So habis kelas pukul 9.30 macam tu. So bila hari kita balik daripada belajar ni, dekat pos pengawal ni, Uncle Sri ni dia akan berdiri, dia sungguh-sungguh tahu, gesture dia very big, dia akan buat bye. Macam bye. Kita nampak dia berdiri tu boy, dia very passionate tau. Lepas tu macam mula-mula bila rasa tu, gila ke apa gad ni kan, beria benar kan. Jadi, tapi over the time, memang itu adalah sifat dan peribadi. Dia suka dengan kerja dia, enjoy kerja dia. Dan dia memang sangat popular. Maksudnya kerana dia ni, dia menaikkan nama institusi dia kerana kita ada pekerja-pekerja yang begini. Yang mencerikan suasana, yang membuatkan orang rasa customer service terbaik. Sebab dia berada di front line ni. Jadi tuan-tuan perempuan kita kena. So semua orang ada tanggungjawab dan peranan. Ini contoh saya sendirilah. Saya pernah berlaku macam pada tahun 2007 lah. Ni kita kira masuk telur angkat bakul sendiri something macam tu. Tapi benda ni saya nak share sebab kadang-kadang unexpected. Kita bila go extra mile. So saya pernah sebelum saya di Unitagri ni, saya pernah bertugas di fakulti menjaga urusan program pasca siswazah lah kan, postgraduate. Saya pernah didatangi satu telefon call seorang, ni masa ni dia ni belum jadi student lah. Dia call saya sebab dia nak minta bantuan macam mana dia nak memohon untuk belajar PhD. Tapi saya ingatkan dia nak mohon kat fakulti saya masa tu. Punya bukan, dia nak mohon kat fakulti yang berbeza. Tapi sebab dia kata dia dah cuba hubungi sana sini macam tak dapat the correct place tau. Sana sini dah tanya semua tak boleh, tak dapat bla bla bla. Bila tak dapat, so saya pun rasa simpati sebab saya ni kan macam customer centric kan. So saya pun macam okay, tak apalah saya cuba apa yang boleh saya bantu. Dia nak tahu macam mana nak mohon je. So saya pun explain kat dia dan saya bagi dia contact person dan sampai tahap saya call
fakulti yang sepatutnya tu saya kata ada seorang potential student bernama sekian-sekian, dia akan hubungi, nanti tolonglah bantu dia. Saya kata tadi dia dah call saya, dia tak jumpa kontak. So itu je saya bantu. Dan akhirnya student tu dah dapat semua bla 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 bla, tiba-tiba after a few months dapat satu email macam ni kepada Naik Chancellor, dia memuji-muji saya tahu. Ni bukan saya mereka-reka cerita tau tuan-tuan perempuan. Masa saya dapat email ni saya menangis tau. Saya tak pernah lagi macam beria orang menghargai kita kan. Kadang-kadang ada benda-benda kecil. Tapi yang ni macam over sangat. Bila baca pun macam menipu je. Ya je kan. Macam tak boleh lebih. Tapi this other thing. Saya nak cerita apa sebenarnya. Moral of the story. Bagaimana pelanggan kita ni akan rasa girang, rasa delighted, rasa happy dengan kadang-kadang benda-benda kecil je. It's just a phone call. Saya tak sangka yang susah payah saya buat kerja yang saya mengharap orang menghargai, saya tak dapat penghargaan. Tetapi yang a phone call hanya bagi tahu cara mohon macam ni, begini, yang itu yang menyentuh hati orang. Nampak tak? So, there's satu. Masa saya dapat email tuan-tuan, saya rasa saya nak pencen dah. Cukup lah. Ini 2017 ni, awal lagi kan, tapi tak cukup haul lagi. Kalau cukup haul ni, saya memang nak pencen. Sebab I think this is the biggest achievement. Kan? Tuan-tuan puan-puan semua saya percaya mesti ada sesi ataupun peluang ruang penghargaan begini, but the point is about how we make our customer happy, and it's our duty dalam konteks sebagai pekerja pengintegriti. Sebab dalam kita kena pastikan kita buat kerja ni untuk siapa. Kadang-kadang kita lupa. See, a simple thing might touch people's heart. Okay. Okay. Bidang-bidang yang berisiko tuan-tuan dan puan sebab bila kita topik cerita tentang integriti ni, these are the area yang just you have to know lah dalam pengurusan kontrak dan tender kan. Isu-isu integriti kalau kita tengok yang dia kena tangkap, yang ambil tindakan ni semua ni je dalam orang yang menguruskan kontrak dan tender. So please make sure you tidak terlibat dalam conflict of interest kan, melibatkan kepentingan keluarga sendiri dan sebagainya. Dan pastikan integrity pack tu dibuat, maklumat sulit tidak dibocorkan, isu commission hapuan ni tidak berlaku, tidak manipulasi dan memperaku kerja yang tak sempurna yang belum disupply kan, dan other thing penyeleweng dalam VO, variation order dan tuntutan progress payment. Nak bincang ni panjang tapi I just go through at least you get an idea siapa yang berdalam dalam dunia kerja ini, bidang ni. Orang yang terlibat dengan pembelian dan pembekalan, pastikan tidak membazir, tidak membeli secara berlebihan, beli benda yang perlu, pastikan spek betul, sengaja mewujudkan keperluan sesuatu perkhidmatan, pembekalan yang bermutu rendah, tidak mengikut spek, harga yang tidak munasabah, mahal melampau sampai 10 kali ganda. Bayaran dibuat tetapi barang belum dibekalkan kan, perolehan secara pecah kecil, haram hukumnya. Perolehan tidak mengikut prosedur kewangan. So there are things kadang-kadang kita yang mendengar ni kita terlibat dengan proses-proses ni. It's either you want to belajar, understand the process untuk kita buat lebih baik, ataupun kita hanya sambil lewa untuk tujuan tertentu. Anda akan bertanggungjawab, accountable. You accountable with what you do. Penguatkuasaan dan penyelesaian ini pun isu yang bidang berisiko kan. Kita sukar isu enforcement dengan pemantauan ni memang sering dibincangkan kita menggunakan kuasa untuk kepentingan sendiri, kepentingan keluarga, menggunakan budi bicara tanpa kawalan. Kita selalu dengar ini budi bicara bos, ini budi bicara ketua jabatan. Menggunakan tanpa kawalan juga boleh subjek tu tindakan. Mengambil kesempatan terhadap pelanggan sedang menghadapi masalah, minta rasuah, menerima rasuah, membuat false claim, tuntutan perjalanan, kerja lebih mahal sepalsu, konten kerja, tidak mematuhi peraturan jabatan, tidak menyelir tugas pegawai bawahan, ketua jabatan cuai. Dia ada things. Sebenarnya kalau ketua jabatan memantau anak-anak buah, saya percaya dia ada things yang kita boleh kawal. Kadang-kadang ketua jabatan tak pantau, anak buah pun liar, jadi akhirnya tak dapat dikawal. Menjadi budaya yang tidak sihat. Dan isu pengurusan harta dan aset pejabat. Pastikanlah tuan-tuan dan puan-puan, pembekalan peralatan pejabat yang bermutu rendah, tidak ikut spek, kecurian, kehilangan. Ini isu yang betul. Dan saya pun sebenarnya baru-baru ni ada mengalami lah suasana di mana ada aset-aset penting yang hilang sebab aset tu dah lama dan benda tu tak diselia, dia hilang. Saya tak pasti diutik bagaimana, harap anda cuba tengok balik. Kan, kadang-kadang aset dia tak dapat trace. Sebenarnya tanggungjawab kita menggunakan harta pejabat untuk kepentingan sendiri, penempatan peralatan tidak rekod tidak teratur. Okey, ini contoh-contoh kes sebenar daripada audit negara, saya share lah. Saya sebut je lah nama jabatan ATM, membeli mesin pengimbas. Untuk perempuan logik ke? Harga scanner ni berapa kan? Masa tu harga pasaran 200 tapi dibeli dengan harga 14,000.
beli 3 unit, amboi. 44,000 beli 3 unit mesin pengimbas. Kaya pakcik kan. These are the things. Kita ni pejabat awam yang terlibat benda-benda ni kan. Tu orang benci kita ni. Ini klasik case kan. Kalau saya tengok kalau penceramah integriti suka kena klasik case ni kan. Isu membeli. Cuba fokus pada ni. Pasu bunga plastik ni yang kat tengah ni. Kan. Harga market RM5.2 tapi harga kontrak RM42. Ni kalau beli dekat Eco ke kedai RM2 ke. Sekarang ni RM2.4 kan. Saya rasa boleh dapat. These are the things. Ini tugas kita sebagai penjawat yang terlibatlah dalam perolehan dan pengurusan kewangan pembelian. Ini satu juga isu kasut tak mengikut spek kan. Macam mana tu kan 600,000 kita beli kasut tapi terpaksa lupus kerana tidak mengikut piawaian. So kecuaian juga kesilapan kaki tangan pegawai yang menguruslah. Dan pensyarah pun tak lari juga. Kalau ada pensyarah tengah dengar ni maaflah kan. Saya sebut je nama pensyarah ni kan. You guys pun kadang-kadang ialah situasi kan. Ini menyalahguna dia sebagai ketua jabatan satu jabatan ni membeli merchandise membeli daripada syarikat milik ahli keluarga. Saya rasa you all lebih arif lah. Saya tengok last week ni ada sesi dengan SPRM kan. Puan Rahan so mesti dah panjang lebar, dah kupas dah apa itu kesalahan-kesalahan rasuah yang ni. So this are one of the situation lah. Masukkan dokumen untuk naik pangkat sendiri yang berlaku juga kan. So there's something ialah menipu dokumen kan kerana nakkan kuasa tamak sebagainya kan. Alright. So there's other thing tuan-tuan dan puan saya nak kaitkan juga bahawa kalau integriti ni tidak menjadi sesuatu yang untuk kita hayati dan kita budayakan di tempat kerja kita. Kita sebenarnya bukan sahaja menjejaskan diri kita, menjejaskan organisasi kita, tapi untuk long term, untuk bigger picture sebenarnya ia mengganggu pembangunan negara secara keseluruhan. Saya share ni adalah ilustrasi gambar-gambar negara-negara di mana ketirisan, rasuah, salah guna kuasa mereka tu sangat tinggi. Jadi kesan daripada aktiviti yang tidak berintegriti ini menyebabkan mereka ini tidak dapat membuat pembangunan. Pembangunan tak boleh. Nak buat building tak jadi, tak siap. Barang tak ada, semua tak ada sebab corrupted mind, tak berintegriti. Makan minum tak ada, air tak ada, elektrik tak ada, pengangkutan awam tak ada. So kita tidak mahu tuan-tuan puan, kita tidak mahu Malaysia menjadi negara begini. Itu yang kita kena pastikan tidak berlaku. Tuan-tuan puan yang tengah mendengar ni lah menjadi change agent mengubah. Kadang-kadang benda kecil kita ubah, kita boleh ubah perkara lagi besar. Okay, ini top 10 country yang dikatakan ialah bebas rasuah kecil dia punya rasuah punya isu macam New Zealand, Singapore. Ini negara tadi yang bottom ni, sorry saya tak cerita nama-nama lah. Somalia, apa lagi, Myanmar, negara-negara begitulah. Yang ini yang bagus ni macam Finland, Sweden, New Zealand, bahkan jiran kita Singapore pun dalam kedudukan yang baik, top 10. Ni just untuk kita tiga mind. Why Malaysia can't be top 10? Why? Kan? Why can't we move toward that?
tuan-tuan dan puan, berdasarkan video ni menunjukkan bahawa bagaimana kadang-kadang tindakan dalam konteks saya sebab yang ini shared by one professor in medic lah, dia kata it's a good material. Kan kalau kita compromise, kita akan melahirkan doktor yang tak berintegriti. Tapi dalam kes ni karma lah. You sow what you seed lah, itu je benda tu kan. Baik, tuan-tuan dan puan, masa amat mencemburui, tapi saya jam je lah. In the nutshell sebenarnya, kalau anda rasa anda besar, anda hebat, untouchable, tak perlu mematuhi peraturan, so you have to ready lah. You accountable dengan apa yang kita buat. Kita bertanggungjawab dengan apa yang kita buat kalau kita tidak mematuhi. So ini antara kesan-kesan yang mungkin lah. Of course, tindakan tata tertib. Up tu boleh dibuang kerja tuan-tuan perempuan. Anda memburukkan nama baik imej organisasi kan. Perkhidmatan yang diberikan tidak menepati kehendak pelanggan. Kos pengurusan meningkat kerana ketidakcekapan anda kan, dan macam kita katalah pembangunan tidak dapat dilaksanakan. So ini antara implikasi yang real lah kita akan nampak. Ayuh sama-sama kita berubah tuan-tuan dan puan kan. Dengar sejam ni kan, takkan dengar tengok cerita Tamil je kan. Kena ada something bring up. Okay, untuk berubah ni kita yang mainkan peranan tuan-tuan dan puan. So macam dalam surah Al-Ra'd untuk rakan-rakan muslim kan, bahawa Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali mereka sendiri yang berusaha mengubah nasib mereka sendiri. So kita bawa konteks dalam konteks integriti untuk menjadi warga yang lebih baik, warga berintegriti. The most significant change in a person's life is a change of attitude. So right attitude produce right action. Sikap tu kena betul. Janganlah macam tidak boleh ditegur dan sebagainya. The last one, tips 3M untuk berubah. Mulai dari diri sendiri kan, start with yourself. Mulai dengan hal kecil, mulai dari sekarang. Do it now. Jangan tangguh-tangguh esok. Esok belum tentu ada. Okay, tuan-tuan dan puan, ayo sama-sama saya percaya untuk meningkatkan lagi integriti secara keseluruhan untuk tempat kerja kita. Kepimpinan berintegriti itu penting. Jadilah pemimpin berintegriti untuk menjadi teladan kepada semua. Okay, sentiasa mengkaji risiko rasuah salah guna yang ada di organisasi. Okay, kukuhkan kawalan dalaman. Adakan mekanisme check and balance. Pastikan saluran aduan anda yang berkesan dan boleh dipercayai. Dan wujudkan dasar yang clear memulai konflik kepentingan. Isu dasar penerimaan hadiah ni kena clear. Awasi mereka yang mengamalkan gaya hidup mewah. Kan, pokok dia orang ni lain macam kan. Dan program pembudayaan integriti ni kena berterusan. Dia bukan tanggungjawab unit integriti sahaja, tetapi semua jabatan, semua kaki tangan, termasuk yang hari ni kita ada persatuan, warga persatuan, you guys pun boleh aktifkan aktiviti. Banyak area boleh di-explore. Jadi akhirnya kan anda tanya, so saya kena buat apa Mr. Raja kan? So untuk permulaan ni apa? Simple je. Untuk individu ni kalau tak tahu, memang dah habis tak tahu nak apa benda nak buat, mudah aja. Satu, buat tindakan mengikut undang-undang. Kedua, mematuhi peraturan dan dasar organisasi you. Ketiga, kalau ada konflik apa-apa, fikirkan kebaikan untuk publik. Itu je, very basic. Okay, masih ingatkah janji kita? Ini bukan untuk nyanyi ya. Saya dah bangkitkan di awal tadi. Satulah aku janji. Saya ambil aku janji UKM, saya rasa UTM pun sama je kan. Ingat lagi tak aku janji ni, fikirkan. Kerana macam saya kata tadi, orang yang tak melaksanakan janji jatuh dalam golongan. So simple as that. Go back to your basic. Tuan-tuan puan, integriti ni bermula daripada hati. Tanya sama hati. Kalau hati anda masih lagi ada ruang untuk berubah, ya boleh. Yakinlah. Tanya sama hati anda. Okay. Saya akhiri sesi saya, quotes ataupun falsafah yang saya sangat suka daripada Imam Al-Ghazali. Yang paling dekat dengan diri kita, tuan-tuan perempuan mati. Yang paling jauh daripada diri kita adalah masa lepas. Yang paling besar di dunia adalah nafsu. Dan yang paling berat, memegang amanah. So, it's about macam mana kita melaksanakan tugas dan amanah kita. So, saya harap sesi saya serba sedikit dapatlah perkongsian saya ni. Yang baik datang daripada Tuhan, yang tak baik itu datang daripada saya. Semoga sesi ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasihlah atas kebersamaan beratus-ratus orang ni. Dan saya kembalikanlah kepada Puan Rai sekiranya kita ada apa-apa. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Ajen. Saya sedang meneliti komen-komen ni. Ada soalan
ramai yang nyatakan talk Encik Rajan tak pernah mengecewakan. That's why lah saya jemput Encik Rajan kita tapi Encik Rajan, kita ada satu soalan yang saya rasa kita kena address daripada penonton kita di Facebook. Soalan Encik Rajan saya rasa amat menarik iaitu Encik Rajan nak tanya sentuh berkaitan isu pembelian tadi. Apa tindakan yang perlu dibuat sebagai staf sokongan jika pegawai selalu mengarahkan atau membuat pembelian item-item yang hampir tak penting? Jika tiada pun kerja masih boleh dijalankan, pembelian itu hanya jadi pembaziran sahaja dalam tempoh masa terdekat. Pandangan Encik Rajan, saya rasa mungkin concern di pihak penonton kita namanya Puan Azizah Mansur ni. Pandangan saya pergi jumpa Puan Raihan dekat unit integriti. Dia macam ni kita ambil jalan tengah lah. Saya faham dari segi teorinya kita faham benda tu bazir, jangan beli. So macam kapasiti Puan tadi dikata dia sebagai sokongan, mungkin dia tidak ada kuasa atau authority untuk say no pada bos tu tetapi mendapat arahan. Caranya mudah puan-puan. Kita kalau menerima arahan daripada atasan kita untuk apa jua suruh kita buat benda tak betul ke, benda yang tak wajar ke apa ke, pastikan ada minit daripada orang-orang berkenaan. Saya selalu amalkan macam sebab saya tahu kadang-kadang kita dalam keadaan tak boleh. Minit ni maksudnya kena ada arahan bertulis. Bukan by call, bukannya cakap-cakap kosong. Maksudnya kalau betul dia nak, mungkin kita advise tapi dia rasa dia nak juga, arahan tu kena jelas. Dia yang minta kita buat, laksanakan, sila beli ni daripada siapa bab. So, at least saya rasa kita yang menguruskan ni tak adalah macam accountability tu tak sepenuhnya pada kita. Tapi dalam keadaan konteks kalau pejabat ni puan boleh berbincang, boleh bertanya, why not? You boleh tanya kalau you berani untuk bertanya. Tapi kalau you rasa suasana tak wajar, kalau tanyakan bos tak suka ke apa, so melaksanakan arahan tetapi pastikan arahan tu clear. Itu satu cara lah untuk kita. Ini sebenarnya untuk protect. Saya bila berbincang ni saya suka cara memikirkan how to protect yourself from being blamed. Kadang-kadang ini play victim. Kalau kita buat siasatan kes macam-macam ni, selalunya adalah tidak ada arah jelas. So orang yang buat tu bertanggungjawab lah. Kalaupun dia kata bos ada mana, arah mana bos. Tak adanya siapa-siapa nak datang nak membela kita. Akhirnya kita membela diri. So dalam konteks itu sebenarnya kalau you rasa benda tu tak wajar, tapi tak ada pilihan untuk mengatasi, you nak terpaksa laksana, tapi pastikan arahan tu clear. So bila berbangkit, you tak adalah dipersalahkan sepenuhnya. Itu caralah saya menjawab tu. Tapi kalau melibatkan salah laku, kan memang benda tu obviously ada unsur rasuah, penyelewengan, mungkin benda yang kita beli tu daripada syarikat, dia ada kepentingan syarikat dia sendiri dan sebagainya. Saya rasa yang itu is a serious criminal dan wajarlah anda melaporkan pada pihak berkuasa ataupun rujuklah pejabat Puan Raihan untuk apa solusi terbaik. Okay. Harap menjawab Puan Raihan. Saya rasa menjawab sedikit soalan daripada penonton kita. Cuma Cik Raja, saya boleh address lagi satu question ke? Boleh. Saya sampai pukul 12 pun saya okey. Itulah Cik Raja. Tapi kita ada soalan ni daripada Puan Siti Umul Zalika. Dia kata, saya ada satu ketua tapi pegawai unit lain di jabatan saya ada lagi 3 orang pegawai. Pegawai tersebut memberi arahan kepada saya tanpa melalui ketua saya lah ni, daripada ayat dia ni. Saya terpaksa menerima arahan daripada 3 pegawai tersebut. Apa perlu saya buat? Saya rasa terbeban apabila semua pun nak segera. Mungkin pandangan Cik Rajan lah tentang macam mana puan kita ni nak cope dalam situasi yang ramai dia punya superior ni. Saya bersimpati situasi ni kan. Cuma yalah, saya dalam konteks ni kan, kalau let's say lah puan nak bertukar pun tak boleh, nak bertambah kaki tangan pun tak ada, memang you the only one yang kena serve all of them. Saya rasa komunikasi ni penting kan. You need to communicate with anyone, all of them lah. Tengok siapa yang paling berautoriti boleh membuat pertimbangan dan boleh mencatur balik you punya kerja. You kena communicate. Tapi tuan-tuan puan sebab saya pun memberi talk on communication juga. Cuma there are things yang interesting dalam communication ni. Walaupun kita kata bercommunicate, tak bermakna kita pergi terus serang kata, oh saya rasa terbeban, saya tak boleh. Dia bukannya ajar begitu. Tapi maksudnya communicate ni cara berdiplomasi. You have to state the fact lah apa kesukaran, bagaimana. Dan
it's good also if you can bagi cadangan. Itu caranya. Sebab saya tak dapat nak membantulah. Isu kalau memang you terbeban dengan beban kerja tu tak kena sebagainya, itu memang serius lah, mungkin perlu melibatkan Jabatan Pendaftar ke your BSM ke untuk masuk campur in a way. Mungkin tak cukup staff, kaki tangan tak cukup. Itu satu hal lah. Tapi untuk yang instant ni, untuk macam mana you nak cover diri you supaya you tak over stress, so these are the situation. You kena communicate kan. Sebab after all, kalau you tak boleh buat juga, tak ada point juga. Kena fikir satu tuan-tuan dan puan. Saya selalu menyarankan kesihatan diri dan mental ni penting. Janganlah burn out, walaupun kadang-kadang keadaan kita akan burn out, tapi ruginya diri kita. Anda kena stroke ke apa ke, stress because of kerja yang stresnya, akhirnya hidup anda sia-sia begitu je. Kan kita kalau tempat kerja kita ni ialah ucap takziah ke apa ke, melawat kita tu awal-awal je. Lepas tu, orang akan lupakan dah kita. Dia akan jadi sejarah dan akan disembang-sembang je. Macam tu je kan. So back to this situation, puan tu, saya rasa itu je saya. Respon saya begitu je. Mungkin tak membantu sangat tetapi communicate lah untuk ni. Jangan pendam. Kalau dah tak boleh sangat tu memang saya tak sarankan tahap gaduh-gaduh tu. Cuma you communicate cara baik. Baik, saya rasa saya ambil dua soalan yang ada tu dahulu Tuan Legend. Terima kasih saya ucapkan. Dan terima kasih terutamanya kepada penonton kita yang sehingga saat ni ada lebih kurang 368 orang yang masih setia saya rasa untuk terus mendengarkan pada saya topik ni. Untuk kita yang bidang integriti di Encik Rajan sangat penting lah. Penghayatan dan pembudayaan kan. Nak menunggu cerita seterusnya episod bapa drama. Itulah. Baik, di peringkat saya selaku moderator, saya ucapkan ribuan terima kasih pada Encik Rajan atas perkongsian ilmu dan pelbagai cerita-cerita yang saya rasa amat bermanfaat untuk kita di peringkat Universiti Teknologi Malaysia. Dan mungkin ada penonton-penonton yang bukan dari UTM pun saya dimaklumkan yang turut serta pada hari ini, alhamdulillah. Jadi yang baik tu saya rasa kita perlu ambil untuk teladan dan tauladan diri. Yang buruk tu mungkin silap di pihak kami selaku penganjur. Jadi untuk sesi ni saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Encik Rajan sekejap. Itulah sekejap Encik Rajan ni. Penonton kita bertambah lah. Kita dah habis.